الله القائل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Pertama dan utamanya, khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin yang hadir pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, agar kita mempertingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 11 Zulhijjah, masih kita berada di dalam hari-hari tasyrik yang disyariatkan pada kita. Yang pertama, diharamkan kita ni berpuasa, dan yang kedua, masih ada ruang dan peluang untuk kita melakukan korban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita sebagai jalan untuk dekatkan diri kita kepada Allah dan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ramai di kalangan jemaah-jemaah masjid dan surau yang telah melakukan korban pada hari pertama, iaitu pada 10 Zulhijjah kemarin. Dan ada juga di kalangan masjid dan surau di Pulau Pinang dan umumnya di negara kita ini mengambil ruang hari ini dan esok juga lusa untuk sama-sama melakukan korban. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab yang utama yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini melakukan korban. Antaranya, yang pertama itu, melakukan korban itu adalah sebahagian daripada cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah disimpulkan dalam ayat yang pertama di muqaddimah khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah berikan kepada kamu Al-Kautsar. Maksud Al-Kautsar itu yang pertama adalah telaga Al-Kautsar yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Yang kedua, tafsiran dia adalah berkaitan nikmat yang banyak yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka disebabkan tu, kata Allah, fasalli li rabbika, maka hendaklah kamu melakukan sembahyang, ibadah sembahyang kepada Tuhan kamu, wanhar, dan lakukanlah sembelihan atau korban. Menunjukkan bahawa antara jalan dan cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pasangan pada kita, suami, isteri, anak, pekerjaan, tempat tinggal, kenderaan, kesihatan, dan pelbagai lagi nikmat yang dicurahkan oleh Allah, seolah-olah kesimpulan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah
sedikit sahaja yang Allah Subhanahu wa taala minta, supaya kita beri kembali kepada Allah dengan niat kita ni untuk berkorban. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, korban ini juga menjadi saksi dan bukti bahawa dekatnya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana amalan-amalan korban ini termasuk di dalam amalan sunat muakkad yang ada ruang dan peluang yang sangat dekat, atau boleh kita katakan sebagai jalan pintas dan pantas untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diriku dengan sesuatu yang lebih aku cinta daripada hal-hal yang wajib, dan tidaklah mendekatkan diriku mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan sunnah sehingga aku mencintainya. Muslimin rahmati oleh Allah, melakukan korban ini adalah jalan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana amalan-amalan sunat ini adalah jalan yang terbaik untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, khatib mendengar anak-anak di atas itu beberapa. Adik-adik yang di atas boleh minta kerjasama, berhenti berbicara dan berbual, kerana khutbah dan khatib sedang berbicara di bawah ini, dia agak mengganggu khatib. Adik-adik yang ada di atas tu minta perhatian agar beri tumpuan pada khutbah yang sedang berlangsung. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ketiga yang menjadikan korban ini adalah sebagai salah satu daripada persembahan kita atas nama kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam telah korbankan anak kesayangan dia, Ismail alaihissalam, apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bawa anak dia, walaupun isteri dia melihat dengan penuh kesayuan Hajar alaihissalam bagaimana setiap detik dan saat yang berlalu dan berjalan, anaknya dibawa perlahan-lahan dan diletakkan di atas lambungnya, dan diambil sebilah pisau yang tajam dan hendak disembelih anaknya menurut mimpi yang telah dimimpi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mimpi para anbiya itu adalah sebahagian daripada wahyu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat juzuk yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Datang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, apa yang kamu mimpi itu adalah mimpi yang benar, kerana ia adalah sebahagian daripada wahyu aku." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Demikian kami balas pada orang-orang yang melakukan kebaikan." Sambungan ayat itu Allah Taala menyebut, "Wa fadainahu bizibhin azim." Kami gantikan penyembelihan itu dengan seekor kibas yang besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khas untuk ambil sebagai galang ganti kepada Ismail alaihissalam. Muslimin rahmati oleh Allah, peristiwa ini jelas memberikan kita satu maksud bahawa yang ditagih dan diharapkan itu bukanlah darah Ismail alaihissalam. Bukan Allah suka melihat Ibrahim alaihissalam tersandar di dinding menangis setelah melihat suami atau anaknya mati di hadapan matanya, disembelih dengan tangan dia sendiri. Bukan itu tujuan Allah Ta'ala arahkan penyembelihan itu. Bukan Allah suka melihat Hajar alaihissalam
bergenang air mata melihat anaknya disembelih oleh suaminya sendiri. Bukan itu falsafah dan tujuan dia. Buktinya akhir cerita ini Ismail alaihissalam tidak disembelih. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak falsafah itu adalah penyembelihan itu adalah penyembelihan cinta dunia yang ada di dalam hati manusia. Sama ada dunia itu didahulukan atau perintah Allah Subhanahu wa taala didahulukan. Adakah adakah cinta pada anaknya atau cinta pada isterinya mendahului cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim alaihissalam telah sembelih kesemuanya, satu sahaja tidak disembelih, anaknya Ismail, tetapi cinta kepada manusia disembelih dan berjaya Ismail alaihissalam. Cinta dunia disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Cinta lebih daripada isteri pada anaknya, kesemuanya itu Ibrahim alaihissalam telah sembelihkannya. Maka hari ini muslimin rahmati oleh Allah, tiba giliran kita bagi menunjukkan bahawa antara cinta kita dan cinta keluarga, di mana satu yang lebih besar, kerana amaran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surah Munafiqun juzuk yang ke-28. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sehingga anak dan isteri kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Sesiapa anak dan isterinya melalaikannya daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia tergolong di dalam golongan orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuh muslimin rahmati oleh Allah, tunjukkan semangat korban kita. 7-800 yang rata-rata masjid letakkan di Pulau Pinang bukan benda yang besar. Andai kasih sayang dan tanda kesyukuran kita dapat dizahirkan dengan korban ini, 7-800 itu bukan satu benda yang besar. Andai kesemua dosa-dosa kita akan digantikan dengan kebaikan, 7-800 itu bukan satu benda yang besar. Andai segala bulu-bulu yang ada pada binatang itu akan ditukarkan Allah dengan kebaikan, 7-800 itu bukan satu benda yang besar. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebahagian daripada pengorbanan, dan hasil daripada korban ini bukan sahaja semata-mata darah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Darah dan daging itu tidak mengalir atau sampai pada Tuhan kamu, yang sampai itu hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah, sunat bagi sesiapa yang masuk dalam korban menyembelih sendiri andai dia mampu dalam 7 orang tadi itu. Keandai sekiranya tak ada dalam 7 tu yang pandai, maka sunat kita menyaksikan sendiri andai kita berada di lokasi penyembelihan, melihat lembu-lembu atau kambing yang kita masuk korban itu disembelih, biar kita melihat titisan darah yang mengalir daripada haiwan ternakan itu. Biar kita rasa di hati kita, andai binatang ternakan yang tidak ditaklifkan sebarang peruntukan syarak dan arahan perintah Allah kepada mereka, juga binatang-binatang ini mengalirkan darah mereka, korbankan nyawa mereka untuk meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ayuh muslimin rahmati oleh Allah, tepuk dada kita, tanya di mana nilai iman kita, di mana nilai korban yang kita buat, melebihi daripada binatang-binatang ternakan yang kita buat. Ketika azan dilaungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, muazzin berada di masjid dan surau, di mana pengorbanan kita, di situ nilainya. Andai takbir itu dilihat besar, andai muazzin itu dilihat besar, mungkin drama-drama bersiri yang sedang kita asyik menonton, kita boleh tinggal drama tu, kerana panggilan Allah itu lebih besar. Itu sedikit pengorbanan, tak boleh nak dibanding.
Andai takbir dan azan itu besar di hati kita, kita boleh tinggal, kita boleh sembang dengan member kita, boleh berhenti sembang, kita pergi sembahyang 5 waktu. Kita urusan kerja, cuci kereta dan sebagainya, atau apa sahaja urusan duniawi yang kita buat, kita boleh tinggal atas nama sedikit sahaja pengorbanan yang kita buat. Muslimin rahmati oleh Allah, andai pengorbanan yang sedikit ini pun kita tak boleh nak laksanakan, di mana nilai kemampuan dan keimanan kita berbanding binatang-binatang ternakan yang dia korbankan darah dan nyawa dia untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersarang dosa di dalam hati kita, kita nak tinggal dosa, kita rasa berat. Kita bersarang maksiat yang kita buat di dalam hati kita, kita nak korban, nak tinggal kehidupan-kehidupan yang membawa kita kepada lara dan membawa kita kepada kemungkaran. Ini pengorbanan yang kita tagih pada 2023. Bukan darah anak kita, bukan sembelih tengkuk anak kita, tetapi sembelih sifat-sifat mazmumah atau dosa yang masih bersarang di dalam hati kita, menuju untuk pencerahan jalan kita, menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah matlamat terakhir daripada korban. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu 'alaihim naba'a bani adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakan pada umat kamu wahai Muhammad kisah 2 orang anak Adam yang melakukan pengorbanan. Diterima pengorbanan daripada seseorang dan ditolak pengorbanan daripada seorang lagi. Di hujung ayat, falsafah terakhir yang Allah Ta'ala sebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima pengorbanan itu daripada orang yang bertakwa. Muslimin rahmati oleh Allah, kita mai masuk panggung korban 7-800 yang dinilai bukan kewangan tetapi takwa. Kita mai tolong lapah lembu, kita tolong pegang, kita buat segala benda yang dinilai bukan apa yang mata manusia menilai. Takwa Allah Ta'ala itu lebih berat lagi. Kita sponsor mineral, kita sponsor makan pagi, kita sponsor makan dan sebagainya, bukan nilai wang ringgit itu yang menjadi sasaran nilaian Allah, tetapi takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keseluruhan kerja korban itu bukan hanya melihat kepada tenaga dan kewangan, tetapi falsafahnya lebih besar. Itulah dia eratkan silaturrahim, itulah dia ketakwaan, dan terakhir adalah ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kesimpulan daripada mimbar yang boleh dibuat daripada khutbah pada hari ini. Yang pertama, ibadah korban memiliki kelebihan dan keutamaan yang mesti direbut oleh kaum muslimin. Yang kedua, tunaikanlah setiap ibadah dan tanggungjawab yang telah diamanahkan pada kita dengan ikhlas, kerana hanya amalan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral mustami'in rahimakumullah. Bertitik tolak pada apa yang disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi, maka mari sama-sama kita jadikan diri kita ini hamba yang sentiasa berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keredaan dan mencapai kebahagiaan baik dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Ingat, apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, maut akan menamatkannya. Kebaikan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan, dosa, maksiat, kesilapan yang dilakukan di dunia pasti akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Ingat, apa yang kita semai di dunia, itulah nanti yang kita akan tuai di akhirat. Jadilah seperti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti seorang musafir yang lalu singgah sebentar di satu kawasan, yang akan meneruskan perjalanan yang panjang. Demikian perjalanan kita di dunia yang begitu singkat, sekadar persinggahan 60, 70. Demikian kebanyakan umur-umur manusia, dan kita akan meneruskan perjalanan yang panjang di akhirat, bermula daripada barzakh kubur sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sedikit sebanyak peringatan yang diberikan oleh mimbar pada hari ini dapat memberi faedah kepada saya selaku khatib yang berbicara, juga semua hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, agar menjadi inspirasi untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, mari sama-sama kita selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah telah mendahuluinya melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-56 suratul Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين انصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون